Dan tadi ditanya soalan bakat tu kan, salah seorang rakan kita bertanya tentang bakat. Ini yang slide yang penting tentang bakat ya. Bakat itu bakat yang biasa yang kita develop dan bakat alam, gifted, bakat semula jadi. Bakat ni ada 3 dia punya elemen. Pertama persekitaran, kedua warisan ataupun genetik, yang ketiga adaptasi. Ketiga-tiga elemen ini akan menyebabkan seseorang itu memiliki bakat yang hebat untuk menulis ucapan ataupun apa sahaja kemahiran yang ingin dikuasai. Persekitaran itu ada 2, lingkungan keluarga, tempat kerja dan tempat kediaman, dan bakat yang dimiliki dari ibu bapa ataupun waris leluhur. Itu persekitaran, bakat daripada persekitaran. Bakat warisan pula ada 2 juga, bakat yang dimiliki oleh dari ibu bapa dan waris leluhur, dan juga bakat yang muncul dalam keinginan seseorang selepas melihat kejayaan orang lain. Itu warisan. Warisan ya. Ketiga adaptasi, lingkungan keluarga, tempat kerja dan tempat kediaman, dan bakat yang muncul dalam keinginan seseorang selepas dia saling berkait. The point I want to make ialah bakat ini berlaku disebabkan 3 elemen ini. Persekitaran, warisan, adaptasi. So kita ada bakat biasa dan kita ada bakat alami, alam, gifted, bakat semula jadi ya. Biasa itu minat. Bila kita minat suatu benda, kita berusaha menguasainya, maka kita akan menjadi pakar. Dan bakat semula jadi ini pula berdasarkan kepada faktor dalaman, pengalaman hidup dan keluarga juga, dan faktor luaran lah, itu dia punya huraiannya. Ya, so itulah jawapan kepada soalan rakan kita tadi ya. Kebolehan dan kepandaian yang ada pada diri seseorang secara semula jadi yang berupaya melahirkan sesuatu yang mempunyai nilai seni. Rangka tulis apa satu ni? Semak. Dalam my subject corporate communication, I share with my student about planning, writing and completing. Ini adalah 3 rangka bagaimana kita menghasilkan suatu penulisan ataupun ucapan. Bahasa Melayunya rangka, tulis dan semak. Okay, teknik ini penting bagi memastikan tidak ada kesilapan ejaan, elak dari membangkitkan isu sensitif, dan isi ucapan sesuai dengan objektif majlis. Maksud slide ini ialah kita kena buat suntingan di peringkat kita. Draft ini perlu sebaik yang mungkin melalui proses ini. Proses merangka, proses menulis draft, dan proses menyemak. Once kita satisfied, barulah kita deliver atau berikan kepada orang lain ataupun prasmi. Ini adalah nature of shaping our draft ya. Rangka, tulis dan semak. Rangka penting untuk mengenal pasti siapakah khalayak ataupun audiens dan tujuan serta objektif yang ingin dicapai. Tadi ada saya sebutkan, jangan ignore, jangan lupa bahawa kita punya audiens ni, khalayak ni, mereka mempunyai level pengetahuan yang berbeza. So kalau kita ingin menyampaikan sesuatu menulis ucapan untuk disampaikan oleh orang lain, ataupun kalau kita ingin menyampaikan ucapan, kita kena study siapa audiens kita, elemen yang penting. Elemen yang penting. In fact, the minute kita dapat invitation untuk bagi speech, pertama yang kita kena buat ialah siapakah audiens kita, khalayak kita. Saya tanya saudara Nasir hari itu, Nasir, siapakah kita punya audiens? So Nasir beritahu kumpulan pentadbiran. Okeylah. So saya study apakah benda-benda yang saya boleh share dengan kumpulan pentadbiran. Pada masa itu kursus ini tidak terbuka kepada pensyarah, tapi hari ini dia dibuka. So apa yang berlaku, saya cuma fokus kepada kumpulan pentadbiran ya. Kemudian menyediakan draft idea yang memenuhi cita rasa khalayak ya. Menyediakan draft idea, tulis to draft. Dan draft ini dia selagi mana dia tidak memuaskan hati kita, sudah tentu dia tidak memuaskan hati yang berucap nanti. Itu dia punya benchmark. S, semak dengan teliti draft yang telah ditulis, baca dan buat semakan semula sebelum diserah kepada tetamu as. Satu amalan yang saya buat ialah saya rakam tahu. Apabila saya selesai menulis sebuah draft, saya akan rakam tu. Saya akan rakam. 2 perkara penting kenapa saya rakam ialah, 1, adakah saya terpikat dengan isi. Kedua,
adakah masa itu yang saya peruntukkan untuk membaca itu memenuhi masa yang diperuntukkan oleh Prasmi. Itu sebabnya bila kita membuat ucapan ni kita kena rakam dulu tau. Bukan saya tulis, kita kena baca. Dan apa yang saya buat lately bila masa COVID hari itu dan sampai sekarang, ada juga protokol yang menghubungi saya minta buat ucapan, saya rakam saya punya voice, saya hantar dengan mereka selain daripada teks yang saya sediakan. Dan dorang sangat berpuas hati. So kita kena gunakan teknologi, saya rakam dan dia boleh menguasai sudah tu. Perbandingkan dulu, kita bagi teks, dia baca sendiri tidak sampai dia expectation tu. Tapi bila saya rakam tu, saya cuba menjelma menjadi Prasmi lah. Saya pun berucap, saya cuba sedaya upaya meniru gaya dia. Saya merakam suara seperti saya ni dia. So saya bagi dengan dia puas hati ataupun tidak, kami buat perbincangan lanjut selepas itu. Ya, okay. Merangka perenggan. Ini lebih kepada akademik lah ya, rakan-rakan. Ini saya rasa analisa keadaan, kumpul informasi, memilih nota yang relevan, kemaskini informasi. Ini adalah basic. Ini adalah basic ya. Tulis, bahagian tulis draft, kita perlu, apa yang perlu lakukan ialah membangun, meringkaskan idea utama, setiap idea saling berkait dan jangan terlampau panjang untuk satu isu, satu main isi ya. Ini semua akademik lah. Ini saya rasa nanti rakan-rakan boleh praktiskan. Itulah kalau kita ada fizikal, inilah yang sebenarnya saya mau buat praktikal dalam kelas fizikal yang bagian ini. So sebab yang ini saya tidak boleh jelaskan dengan kata-kata. Saya perlu rakan-rakan buat exercise yang saya cek dan kita bincang. Okay? So ini I go faster on this ya. Begitu juga dengan yang ini. Ini sebenarnya praktikal yang saya ingin buat kalau kita buat fizikal. So nanti ini slide ini saya akan kongsikan juga dengan saudara Nasir. Boleh dapatkan slide daripada saudara Nasir ya. So ini semua adalah academic of writing. Suntingan ataupun proofreading, tata bahasa, ejaan, tanda baca, nama dan nombor format standar semua. Ini basic. Ini basic. Okey. Babak terakhir, babak kedua terakhir. Oh, lagi 7 minit tapi mungkin lebih masalah ni. Apabila seseorang tidak faham sesuatu tanpa kata, sebanyak manapun penjelasan tidak akan mampu menjelaskannya. Kamu faham ke itu? Saya pun hampir-hampir faham tadi, tapi sekarang saya faham sudah. So, maksudnya di sini ialah kalau kita faham sedikit, berusahalah untuk faham banyak. Itu bahasa pasar dia. Ya. So, babak yang ke-6 ni ialah mereka letak teks. Bagaimana kita draft itu sudah siap kita tulis. Now the time kita mau bagi kepada pegawai Prasmi. Bukan kepada Prasmi, pegawai Prasmi. Ataupun kita bagi kepada ketua jabatan bagi kepada pegawai Prasmi, pegawai Prasmi kasih kepada Prasmi. Tujuan saya bagi tahu ini sebab sudah tentu berlaku proses edit. Ya, sudah. Jadi kita bersedia sampai ketua jabatan pulangkan balik. Ada lagi elemen yang kamu perlu isi, contoh. So itu biasa, natural. Ketua jabatan pergi kepada pegawai tendang balik. Ada lagi data yang perlu diisi, normal. Kalau sampai sudah sama Prasmi, dia patahkan balik pun normal. Jangan give up. Look at it positively. Itu adalah ilmu. Sebab pandangan orang itu penting ya. Kalau kita sakit hati, penat-penat saya buat musuh tambah ini, jangan begitu. Jangan begitu. Itulah ilmu. Orang bagi input. Ya, kita kena terima yang itulah yang akan memberi kita lebih banyak pengalaman, yang akan mematangkan lagi penulisan kita. Ya. So, time to pray. Ini maksudnya itulah. Kadang-kadang kita bagi orang, kita ingat orang tidak appreciate. Sebenarnya orang appreciate. Saya tidak letakkan dalam bentuk grafik. Sebenarnya kalau letakkan dalam bentuk grafik lebih mudah rakan-rakan paham ya. Jenis dan size tulisan. Arial, Tahoma, Times News Roman. Sorry. So biasanya orang gunakan Arial. Ya, sebab kalau kita guna Times News Roman, dia itu lain. Dia lain ya. Isunya ialah huruf E itu. So biasanya orang guna Arial. Tetapi bergantung sama ada mereka mau Tahoma spesifik font terpulang dengan mereka. Size tulisan seperti yang saya maklumkan 16 ke 18. Okay.
Jarak langkau spacing. Cara menaip, kita kena tengok konsep dia punya cara menaip ni ialah rupa paras. Kalau kita menaip tu kadang-kadang paragraf tu panjang betul tau. Macam mana kita mau pisahkan dia jadi 2 paragraf sedangkan dia 1 paragraf. Itu pun cara menaip juga tu, termasuk dalam cara menaip. Jadi jangan kumpulkan semua 2-3 isi dalam satu kertas tu. Dan kertas itu A4 kamu bahagi 2. Ya, A4 tu bahagi 2. Sebab pembaca tu dia akan baca yang di A4 yang dibahagi 2. Begitu. Tapi bila kita bagi draft, bagi juga yang full text dan juga yang telah sedia untuk dibaca. Kemudian kita, kalau saya teliti banyak buku, kebanyakan pakar mencadangkan ada bingkai di tepi tu. Tapi saya sendiri belum pernah guna bingkai lah. Tapi ada juga saya baca dia gunakan bingkai. Bingkai ni ibarat dia menjadikan kemas tau. Tetapi saya, honestly speaking, saya tidak guna bingkai. Saya open. Ya, tapi boleh cuba bingkai supaya nampak macam terurus. Ya. So ini record teks, banyak lagi yang lain tapi ini adalah basic.